kita akan sambung discussion kita soalan yang masih belum habis. Okay, pada hari Rabu dulu kita sambung untuk soalan still Lingjin dulu. Okay, Lingjin, and then baru kita continue another question yang saya share malam tadi. Okay. Sekejap. Okay, saya okay, this question. Okay, ni kita dah bincang sekejap. Ni pun dah bincang. Okay, tak apa. Sekejap saya nak copy paste sekejap ni. Okay. Okay, so saya share dulu. Kita akan sambung bincang soalan ini. Kita dah bincang sebenarnya, cuma satu soalan yang belum selesai. Okay. Okay, soalan ini merupakan soalan session 2011-2012. Soalan exam. Saya besarkan sikit. Okay, ini kita dah bincang, tapi kita tengok soalan yang di bawah tu. Okay. Another question is soalan is A1, A2 and draw dah already discuss. Kita dah bincang yang ni. Seterusnya tengok soalan C. Okay, so tengok soalan C. Calculate the distance between two genes. Okay, sekejap lagi kita akan bincang. Saya akan bincang nota sikit. Sebab soalan ni berkait dengan nota yang masih belum kita bincang. Okay, actually untuk soalan B dah ada masalah tak untuk soalan B ni kita dah bincang ni? Saya suruh siapa tu? Wahid ke apa? Okay. Soalan B kita dah bincang. Kan? Ada masalah tak dengan ni? Okay, saya share dia punya answer scheme. Okay, kita bincang sikit balik untuk draw the genetic diagram. Okay, boleh refer pada jawapan masing-masing sebelum kita bincang question C. Okay, question said that draw the genetic diagram for the test course of F1 generation. Okay, that means apa yang you all perlu lakukan adalah dia nak kita kena lakukan tunjukkan genetic diagram test cross start from F1 generation. Ni, F1 generation. So macam mana kita nak dapatkan genotype parent F1 generation? Okay, as we know, first parent should be, okay, dia sebenarnya pure breeding tau. Okay, pure breeding. Tengok okay, saya tunjuk balik macam mana boleh dapat F1 generation tu. Pure breeding kita gunakan tu lah CF kan. Okay, CF. Okay, kita akan dapat ni dia punya parent and then gamete. Kita akan dapat this one. Tak faham beritahu Ni kita nak flashback balik. Refresh our previous knowledge. Actually we already discussed this question. Okay, so F1 we get CF. Nampak tak? Okay, ni start from here. Okay, soalan ni dia nak kita tunjukkan genetic diagram daripada F1 generation lah. So markah diberi bermula daripada F1 generation.
Markah 4 ni, 4 4 marks. Ni kan, nampak tak? 4 markah ni, okey. 4 markah ni diberi daripada parental F1 generation. So start from here. Okay, start from here. Okay, jadi saya buat ke sini. Ini starting macam mana kita dapatkan, kita boleh dapat F1 generation punya parental genotype tahu. Okay, jadi so kita buat macam ni lah. F1 C besar, F besar. Okay, link dengan C, F kecil, cross, test cross kan? Test cross macam mana nak buat? Cross dengan apa? CF kecil, CF kecil. Okey. Dah bincang dah. Ni nak refresh balik je. CF kecil, CF kecil. Okey. Yang ni kan saya kata berapa kali dah beritahu. Kalau test cross, inilah indikator dia. Kita kena cross dengan homozygous recessive. Nampak tak? Ini je. Tak ada masalah langsung. Kalau you faham dia punya konsep, apply je. Faham kan? Simple sahaja. Okay, yang atas ni, parental ni adalah konsep pure breeding. Bukanlah ni bukan test cross tau. Ni bukan test cross ni. Test cross, start from here. Ini baru test cross. Bagi clear faham dulu Alright. Okay, and then G ataupun gamet. Ini satu markah Okay, you tulis ini saja. You get 1 mark. Okay, 1 mark for F1 parental genotype like this. Okay. And then drop gamet. Okay, bila drop gamet, kita akan dapat macam mana? Turun lah. Ini kan different allele kan. Dia link pada allele yang berbeza. Okay, jadi C besar, F besar, bulat. Ni pun turun juga. C kecil, F kecil, bulat. Okay. Okay, yang ni saya nak tunjuk je tau. Yang tengah-tengah ni nak membezakan antara gamet yang kita turunkan daripada parent genotype yang ni, yang pertama dan yang kedua. Okay, yang ni pula C kecil, F kecil. Satu saja. Okay, satu saja. Sebab apa? Sebab dia sebelah kiri dan sebelah kanan ianya adalah sama. Okay, homozygous recessive kan. So satu je kita turun. So F1 okay. Tapi okay, ni basic tau. Okay, ni secara basic. Tetapi question berkenaan dengan link gene ni, bagi soalan ni adalah dia crossing over. Crossing over. Okay, kalau crossing over, okay, yang ni done yang ni complete already. Okay, tengok yang sini sebab apa yang ni yang mengalami crossing over. Okay, bila dia yang first parent genotype yang mengalami crossing over, okay, yang ni kekal lah. Okay, yang ni kekal, yang ni trait parent turun balik. Okay, yang crossover adalah antara dua ni jugalah. Dia akan keluar lagi dua gamet. Okay, dia akan drop lagi dua gamet hasil daripada proses crossing over. Okay, jadi okay, nak buat cara ni boleh juga. Okay, kalau you betul-betul pandai, tak apa. Dia cross kan, ni cross dengan ni cross dengan ni. Macam tu. Okay, nak guna palang tu boleh juga. Okay, ada yang hari Rabu saya tunjuk guna lidi tu kan. Guna lidi tu kita cross sama juga konsep dia. Okay, jadi hasil daripada crossing over C besar, F kecil, satu lagi C kecil, F besar, satu. Okay, nampak yang warna biru ni adalah hasil daripada crossing over. 3 dan 4. Okay, gamet 3 dan 4 ni adalah hasil daripada crossing over. Crossing over. Okay, hasil daripada crossing over.
pada first parental genotype yang ini. Ya. Yeah. Okay. So kita finalize, kita nak dapatkan F2 generation. So kita susun baliklah elok-elok. Okay, ni saya nak tunjukkan saja. Tunjuk susun balik. F besar, C besar, F besar 1. C besar, F kecil 1. C kecil, F besar 1 dan C kecil, F kecil 1. Okay, cross dengan C kecil, F kecil. Okay, jadi F2 generation, we cross all dengan yang ni lah. Okay, kita cross semua dengan yang ni. Simple je. Jadi we get C besar, F besar, cross C kecil, F kecil, C besar, F kecil, cross C kecil, F kecil, C kecil, F besar, cross C kecil, F kecil, C kecil, F kecil, cross C kecil, F kecil. Okay, this actually F2 generation genotype. Okay, so what is the next step? Okay, after we get this genotype, F2 generation, so for the next step, what should we do? Untuk step yang seterusnya kita kena buat apa lagi? Siapa boleh respon? Label. Label? Label apa? Ratio. Kita buat step apa lagi ni? Untuk next, after we get this genotype F2 generation, di genotype apa ni? Saya kata sebelum ni, dalam genetic diagram, kita kena akhiri dengan apa? Dalam kita nak menulis genetic diagram, kita, Phenotype. Phenotype. Ingat balik tak yang saya beritahu? Yes. Kita kena akhiri dengan phenotypic ratio. Don't forget about that. So phenotypic ratio ni apa? Daripada soalan. Daripada soalan tu asasnya apa phenotypic ratio dia kat sini? Soalan ni yang saya share atas ni sekejap. Saya turunkan. Ni kan? Color smooth. Daripada soalan ni. Daripada soalan asal kita ni. Jadi, okey, yang pertama ni adalah apa? C besar F. Color. Color Okey, color smooth. Yes. Kena buat macam ni. Okey, yang kedua? color ring. Color. Ring. Color ke colorless ke? Which one? Color ke colorless? Color. Okey. Color. Color. Color apa? Tengok ni. Ni. Wrinkle. Wrinkle. Okey, wrinkle. Okey, yang ketiga. Phenotype yang ketiga? Colorless. 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 Colorless apa? Smooth. Smooth. Tengok ni besar ni. Ni satu ni besar. Kalau wrinkle kan dia resesif. Kena faham yang tu je. Okey, yang keempat. Colorless. Wrinkle. Okey, colorless wrinkle. Sebab dia totally homozygous recessive kan? Faham tak ni? Faham, sir. Yang ni kan parent. Nampak saya ni, saya buat daripada atas ni. Ni kan yang ni hitam kan parent kan? Turun balik kan? Ni parent. Ini kan parent. Ni parent trait. Parent gamet turun balik. Yang ini, yang 2 dan 3 ni, yang warna biru ni. Ini adalah hasil daripada, gamet yang terhasil daripada crossing over. Faham tak? Gamet yang terhasil daripada crossing over. Jadi, produk dia ini, kita kenali sebagai apa? Ni, color wrinkle dengan colorless smooth ni, kita kenali sebagai apa produk ni? Ataupun phenotype ni. What we call that? Dia punya karakter dia. Siapa tahu?
Recombinant. Yes, very good. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab tu? Kira Anis. Ha? Kira Anis. Anis. Yeah. Okay. Very good, Anis. Okay, ni adalah recombinant. Tak? Recombinant kan, dia merupakan phenotype ataupun trait yang hasil daripada proses crossover yang tidak menyamai karakter parent. Dia karakter yang lain yang akan appear selepas daripada proses crossover tu. Okay, that's why recombinant, okay, saya flashback balik dalam Lin-Gene ni. Okay, kalau recombinant ni, hasil recombinant ni kelas, recombinant ni, dia merujuk kepada hasil ni. 14, 10. Nampak tak daripada soalan kita? Dia very small number tau. Recombinant ni adalah, kita boleh lihat daripada soalan, dia merupakan satu figure yang sangat kecil. Small number. Kena faham tu je. Kalau kita tengok dalam soalan, kalau ada dua karakter ataupun dua progeny ataupun individu yang sangat besar dan dua group of individual yang sangat kecil dari segi bilangan. Contohnya ni kan. Ini merupakan recombinant kepada trait asal. Ni adalah trait asal lah, parent. Okay, faham tak? Macam tu. Okay. So ada soalan tak setakat ni untuk genetic diagram? Okay, lupa saya nak beritahu. Okay, di manakah markah dia 4? Okay, saya nak beritahu. Kita tengok sama-sama. Markah yang diberi sebanyak 4 ini adalah diberi daripada step yang pertama, iaitu F1 genotype parent. Saya ulang balik ni, you dapat satu markah. Betul ni? Tulis yang macam ni, Lin-Gene punya konsep ni betul? You get 1 mark. And then, markah kedua apa? Markah kedua yang ni. Ni markah kedua. Turunkan gamet yang betul, 1 lagi markah. Okay. Kemudian, F2 genotype generation, you buat macam ni, 1 lagi markah, 3 markah kan? Kita cukup dah? Okay. 1, 2, 3. Okay. One more is phenotype. Okay. 4 mark. Complete 4 marks. Okay. Begitu je. Senang je. Saya harap semua faham lah. Okay. Dia apa, berulang-ulang je sebenarnya. Benda ni berulang-ulang je. Macam mana saya nak delete? Okey, jadi untuk soalan yang seterusnya adalah, dia nak soalan ni. Calculate the distance between the two genes. Show your calculation. Siapa yang boleh tunjukkan pada saya ni? Yang ni, yang soalan B ni memang dah terjawab sebenarnya. Cuma kita nak flashback dulu. Nak bagi ingat balik konsep dia. Yang ni saya padam dulu. Padam guna pen ni dia makan masa sikit lah. Sementara tu yang mana yang belum jawab, cuba jawab. You jangan tunggu jawapan saya cuba try jawab terlebih dahulu soalan C tu. Soalan ni kan saya dah bagi hari Rabu dulu. Sepatutnya you all dah go through dah. Okay. Ada sesiapa yang volunteer untuk share dia punya langkah penyelesaian dia, masa skim dia? Saya, sir. Okey.
Okay, you share pada saya punya WhatsApp tu, nanti saya tampal kat sini nak compare. Boleh? Boleh sir. Okay, hantar dekat WhatsApp saya, nanti saya tampal dekat whiteboard. Okay, nanti kawan-kawan boleh tengok. Kejap ya. Okay, boleh. Saya dah hantar. Hantar dah? Okay. Right. Sekejap. Okay, saya copy ya. Ni siapa ni? Siapa gerangan yang share ni? Kir Anisawati. Oh, okay, Anif. Okay. Panggil apa ya? Anif? Kir ke apa? Awati lah. Awatif. Yelah ikut tuan punya diri lah kan. Nak suruh panggil apa? Kan saya pandai-pandai panggil kan marah kat saya pula. Right. Okay, jadi ini adalah jawapan Awatif tadi. Untuk soalan C kita tengok sama-sama Okay, ni sampel jawapan dia. Okay, jadi question said that calculate the distance between the two jeans. Show your calculation. Okay. Kenapa wujudnya soalan macam ni dalam Linjin? Okay, saya dah beritahu sebelum ni. Linjin dia merupakan, kita flashback balik konsep dia. Okay, konsep dia adalah more than two genes located on the same chromosome. They are linked on the same chromosome. More than two genes are linked, located on the same chromosome. Faham Okay, statement yang saya bagi tahu tu. Okay, jadi situasi macam ni. Okay, dalam set kromosom, dalam soalan kita ni, dia lebih kurang macam ni lah. Jadi, soalan ini dia berkait dengan apa? Dia nak kita find out, kita determine, kita calculate distance. Okay, distance tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada jarak ni. Jarak jeans yang terangkai pada satu kromosom tu. Okay, pada satu set kromosom tu. Jarak different genes. Maksudnya C dengan F ni lah jarak dia berapa. Yang ni yang kita menggunakan konsep ataupun kaedah COV. COV ni stand for what? Okay, saya tunjuk COV ni adalah C adalah cross, O adalah over, V adalah value. Nampak tak? So COV which means crossover value. Okay, jadi kita kena find out, kita kena cari apakah nilai jarak antara different genes yang terangkai pada satu kromosom ni. Macam tu lah lebih kurang Okay, COV ni dia ada formula dia. Okay, yang apa yang Awatif tunjuk ni betul. Yes, right. We accept that. This one betul ni. Ni adalah formula dia. Nampak tak? Okay, formula yang Awatif tunjuk ni betul, right? 1 mark dapat kat sini. Iaitu COV equal to total number of offspring divided by total number of recombinant divided by total number of offspring. Okay, times 100. Sebab ni dalam persen. Persen boleh nanti saya beritahu dia punya option untuk unit SI Okay, jadi COV ni adalah total number of recombinant divided by total number of offspring. Offspring tahu tak apa benda? Offspring ni apa? Ni. Anak lah. Keseluruhan. Progeny ataupun individual. Okay, kesemua sekali. Jadi, that's why first you have to understand about recombinant. Tadi saya beritahu kan, recombinant tu apa kan? Kita dah tunjuk melalui genetic diagram, question B. Lepas tu apa sifat-sifat recombinant. Okay, lepas tu kita apply kan melalui kaedah untuk kita nak mencari map distance iaitu COV ni.
Okey, jadi apa yang Awatif tunjukkan ini adalah betul. Okey, ini adalah cara dia. Okay, so number of recombinant refer to our question here is 14 and 10. Ni kan recombinant saya tunjuk tadi kan. Ni kan recombinant. So 14 plus 10 divide by total ni. Ni total number of offspring. Ni adalah offspring ataupun all the individual. All the number of individual in the population. Maksudnya macam tu. So, 14 plus 10 berapa? 14 plus 10 berapa? Berapa hasil dia? 24. Okay, 24 over berapa? 14 tambah 10 tambah 396 tambah 380 berapa? Tekan kalkulator. 800. 800. Okay, 800 times 100. So, we get 3% kan? Okay, right. So 3% ini adalah hasil kita. Ini adalah map distance. Okay, jadi we know that 3% ataupun dia sama ada kita nak buat 3% boleh. 3 map unit boleh. Ni unit SI yang diterima dalam kaedah kita nak menyatakan COV. Ataupun 3 centimorgan boleh. Morgan ni M besar tau. Morgan, boleh. Ni boleh. Mana-mana je. You nak jawab 3% boleh. Nak jawab 3 map unit pun boleh. Ataupun nak jawab 3 centimorgan pun boleh. So, mana-mana lah antara 3 ni. So, 3 tu sebenarnya kedudukan dekat mana? Sini kedudukan dia. Ini jarak ni. Ni 3 jarak C ke F ni. 3% ataupun 3 centimorgan atau 3 map unit. Okay, tu adalah crossover value bagi C and F on the chromosome. Okay, faham So, jawapan dia ataupun dia punya markah dia 3 markah. Di manakah punca markah tersebut diberi? Okay, for sure yang pertama adalah inilah macam Awatif bagi dia ni. Okay, ni first mark you dapat. Okay, masuk nilai yang macam ni. Masuk nilai sama ada you nak masuk nilai bentuk macam ni boleh. Ataupun nak masuk nilai hasil tambah macam saya buat ni pun boleh. Okay, you dapat 1 lagi markah. Dan hasil akhir dia 1 lagi markah. Okay, jangan buat 3 je tau. Kalau you buat 3 je tak ada markah. Ni kalau mesti ada unit SI dia. Ni saya dah bincang kat sini. Okay, 3 option yang kita ada ni. So, mana-mana 3. Okay, kalau 3 saja, you jawab 3 saja. Not accepted. Right, okay. Okay, anything else? Ada soalan setakat ini? Okay, ada soalan? Boleh tak setakat ni? Sen tu untuk apa sebenarnya? Apa? Percentage tu dicari untuk apa sebenarnya? Percentage ni. Okay, ini just sebab kita kan formula dia kan ke darat 100. 100 ni 100% daripada keseluruhan genes. Katalah genes ni ada 5 genes kan. Katalah C, F, G, P dan sebagainya. So persen beza genes antara satu sama lain yang ada pada kromosom adalah berapa nilai. Okey, ni maksudnya percentage dia. Okey, kalau tak guna percentage jarak ni percentage jarak. Percentage jarak boleh juga kita nyatakan sebagai dalam persen lah. Ataupun kita boleh nyatakan sebagai map unit. Map unit pun map unit maknanya different ni. Different map unit antara sini ni. Ni map unit. Kalau ada banyak lagi genes yang kita kena find out COV dia. So jarak each other antara satu sama lain. Faham tak? Okay, ni okay, kalau centimorgan, Morgan ni nama orang tahu. Ni nama orang ni. Ni memang ini dia yang mencipta unit SI ni. Pun dia berkait dengan
jarak COV juga. Okay, that's why we accept 3 option here. Untuk unit SI for crossover value or COV. Okay? Okay, sir. Faham macam ni. Faham kan? Okay, simple je, tak masalah pun. Kalau you rasa dia biology ni bagi faham konsep dulu. Kalau you faham betul konsep terlebih dahulu, bila kita apply daripada soalan, insyaAllah dia jadi senang. Dia kan jadi senang. Okay, dia bukannya kita pulun je latihan, tapi konsep kita tak tahu, kita tak tahu apa-apa nanti. Okay, yang penting kena tahu dulu konsep asas dia apa. Macam recombinant tu apa, kan? Baru kita boleh applykan dalam nak mencari COV. Kalau recombinant pun kita tak tahu, macam mana kita nak cari COV? Betul tak? Okey. Okey, jadi untuk soalan ni dah selesai. Untuk soalan Lin-Jin. Okey, dah satu lagi soalan kan? Sekejap. Okey, kita share satu lagi soalan. Okey, sekejap. Saya share satu lagi soalan. Soalan yang ni. Satu lagi soalan. Soalan ni pun saya dah share dalam grup. Soalan ni. Soalan ni. Okay, soalan ni saya nak you all try buat dia punya ni lah, genetic diagram lah macam biasa lah. Draw the test cross. Ini je. Okay, saya pun nak share jawapan dia untuk soalan ni. Soalan ni pun dah lama dah. Saya share sekali kan. Pada hari Rabu dulu. Okay, first step mesti kita kena nyatakan, kita kena tulis siap dulu sebelum kita jawab soalan. Tulis dulu all the simbol yang digunakan dalam soalan. Jangan kita buat simbol sendiri tau. Okay, gunakan simbol yang soalan bagi. Okay, contohnya tulis dulu. So, okay, simbol given in the question, apa dia? Purple kan? Okay, purple color, flower R, dia bagi R besar. Okay, lepas tu dia bagi apa lagi? Round seed. Round seed, Q besar. Okay. Ni dominan lah. Okay, kalau yang recessive dia pula, over the white. Okay, white is R kecil. Ni recessive And then wrinkle is small q. Okay, ni yang diberi dalam soalan. Heterozygous were test cross and the result are shown in table 1. Heterozygous, sure. We know that. Kalau heterozygous, so apa yang kita nampak kat sini adalah macam tadi, lebih kurang macam tadi, yang soalan yang kita dah bincang tadi. Nampak tak? So F1 generation should be like this. Heterozygous were test cross. Jadi kita akan dapat RQ okay, test cross seperti biasalah. Okay, test cross seperti biasa. RQ. Nak buat cara ni boleh, ataupun nak buat cara lidi palang ni pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana je, saya dah beritahu kan. Nanti takut terbaca dalam buku, tengok dalam buku lain, dia tunjuk macam yang bawah ni. Okay, dalam buku nota kita, dia tunjuk slash ni. Mana-mana je boleh dibenarkan. Okay. Dibenarkan mana-mana method. Tapi jangan buat selain pada dua ni lah. Selain pada dua ni tak boleh. Dalam Lin-Jin kena nyatakan sama ada yang nak gunakan kaedah yang pertama ataupun kaedah yang kedua. Okay, bila kita dah tahu F1 genotype heterozygous, okay, dia beri dalam soalan. Jadi langkah seterusnya seperti biasalah macam yang tadi. Okay, macam yang kita dah bincang tadi. Kita turunkan gamet. Gamet macam biasalah.
Okay, letak dulu dia ada berapa? The possibilities of gamete produce here untuk first parent. Ni first parent, ni second parent. Untuk first parent, how many gamete produce? 4. 4. Sama juga. 4. Okay. Parent 2, recombinant 2, ingat Kalau dia with crossing over, parent 2, recombinant gamete produce pun 2. Ingat, hafal tu. Kalau without crossing over, 2 je. Very simple. Ni yang kita tengah bincang ni adalah with crossing over. Dia ada 2 jenis kan? Dalam nota kita kan? Okay. Tulis balik. RQ. Ni parent. Turun balik. Turun saja. Ni turun. Yang ni pun turun. RQ. Turun balik. Okay. Kemudiannya, yang tengah-tengah ni lah yang kita kena tengok betul-betul hasil daripada crossing over. Okay. R besar. Q kecil. R kecil. Q besar. Simple kan? Simple je. Okay. Lepas tu, okay, yang ni for sure lah. RQ je lah. Sama je. Sebab dia, kan ni kan test cross. Kan? Ni test cross. Ni je lah dia punya cara dia, iaitu kita gunakan dia cross with homozygous recessive. Okay. So ini saja. And then F2 generation genotype, we cross all dengan yang ini. Dapat juga hasil macam tadi. Okay. R besar, Q besar, slash, R kecil, Q besar. Nak guna slash boleh, nak guna palang ni pun boleh. Kalau you guna palang, palang lah seterusnya. Jangan campur aduk. Okay. Kejap palang, kejap slash. Nak guna palang, palang je. Nak guna slash, slash sahaja. Okay. Kena ingat tu. Dia adalah etik dia. Okay. Dia adalah etika dia. Okay. So, lastly, itu biasa ya, macam tadi ya. Apa dia ni? Ini saya nak jawab. Siapa nak jawab? Orang lain pula. Tadi Awatif. Guys, bagi lelaki pula lah. Saya nak dengar suara lelaki pula ni. Fitri ada? Saya ingat juga Fitri ni. Fitri ada? Tak ada. Zahiruddin. Ada, sir. Okey, cuba Ada. jawab. Cuba jawab je. Dia punya phenotype. Lastly kan kita ending dengan phenotype kan? So phenotype for this genotype F2 generation adalah apa? Yang pertama apa? Ni. Purple round. Ya? Purple round. Purple. Round. Okay, purple. Round. Okay. Yang kedua? Purple wrinkle. Okay, purple. Wrinkle. Okay, right. Okay, yang ketiga? White round. Okay, white. White round. Betul ke white round? Sure ke white round ni? Tengok balik. Okay, betul. Okay, yang last. Move for. White wrinkle. Okay, white. Wrinkle, yes. That's it. Okay. Maksudnya macam ni lah. Ini adalah kaedah dia. Kalau kita nak buat genetic diagram menggunakan kaedah link gene with crossing over. Okay. Link gene with crossing over. Okay. Markah pun akan dapat seperti mana yang saya dah terangkan soalan tadi. Okay. Kalau genetic diagram ni normally kalau empat dia totally dia akan bagi every step. Tapi kalau 3 markah dia akan bagi pada step pertama, step kedua dan sampai ini saja. Kalau 4 sure sampai phenotypic ratio lah dia akan bagi. Okay. Macam tu je. Alright, ada lagi masa tak? Okay, kita bincang lagi soalan yang saya bagi malam tadi. Semua dah jawab ke soalan tu? Semua dah jawab lah soalan tu? Sekejap ya, saya... Ini
Ni saya delete sekejap. Kita bincang soalan lain pula. Ya, mana ni? Okay, kita bincang another question. Dihybrid Okay, sebab dihybrid pun saya lupa nak share satu soalan. Sebab dihybrid ni pun famous dalam kita punya PSPM. Okay, dalam nanti in our UPS 2 you get ready UPS 2 ni tak lama dah. After holiday. Okay, akan masuk chapter ni. Akan you kena faham cara nak buat genetic diagram. Ada soalan tu berkaitan dengan genetic diagram. Kena faham. Okay, kita tengok soalan yang saya share malam tadi. Sekejap, saya nak paste di whiteboard. Okay, soalan ini kelas. Tengok Okay, soalan ni adalah daripada session 0405 Ini soalan exam ni. Okay, 0405. Okay, soalan ini, okay, saya bocor rahsia dulu lah. Sebab saya dah beritahu awal-awal tadi. Okay, soalan ni merupakan soalan dihybrid. Okay. Okay, soalan dihybrid. Kenapa dia bukan soalan Lin-Jin? Itu persoalan dia. Kan saya pernah beritahu kan? Lin-Jin, kalau kita nak kena pasti, kalau soalan tu dia berkaitan dengan Lin-Jin, dia bagi figure tadilah. Figure, contohnya figure individual dalam kumpulan tu. 2 besar, 2 lagi kecil kan? Okay, tapi kalau dia tidak bagi maklumat seperti yang dinyatakan tadi, yang saya nyatakan itu, okay, dia itu berkaitan dengan Mendel, iaitu dihybrid ataupun law of independent assortment. Sebab apa law of independent assortment? Kerana dia ada 2 karakter. 2 karakter kan? Daripada soalan, dia baca betul soalan tu. Dia bagi karakter apa? Okay, dia bagi karakter long fur. Ni long fur. Okay, A besar kan? Tulis dulu simbol dia. Long fur, A besar. Kalau recessive, recessive A lah. Ataupun small a. Okay, small a ni adalah short kan? Sorry, dia terbalik lah ni. Sir, A short sir. Ya betul. Okay, ni short fur. Small a is long. Okay, long fur kan? Okay, right. Okay, manakala satu lagi karakter dia adalah dari segi color kan? Okay. Karakter ni karakter pertama, yang kedua adalah karakter dari segi kepelbagaian warna. Okay, warna dia kat sini daripada soalan kita adalah dia kata apa? Okay, black. Okay, black fur for allele capital B. Ni untuk dominan. Okay, kalau small b pula, dia kata apa? Warna apa? Small b adalah brown. Okay, dah dapat dah ni. Kita dah dapat dah maklumat simbol ni. Dah faham dah ada 2 karakter kan? 1, 2 kan? Lepas tu kita baca lagi soalan. Dia kata apa? A cross is made between a male which is heterozygous. Male, saya buat simbol ni. Saya buat simbol Okay, male. Dia kata male ni adalah heterozygous. Nampak? Buat satu-satu tak apa. Mana yang dah cekap tu okey lah. Diteruskan lah. Okay, yang mana yang kurang cekap, dia buat macam ni. Okay. Dia kata male heterozygous. Lepas tu, for both pair of genes and a brown female is homozygous dominant. Cross dengan brown female homozygous dominant. Brown homozygous dominant. Okay, so apa yang kita dapat maklumat ni? Ini adalah indikator, ini adalah arahan soalan. Jadi parental genotype dia adalah apa? Parental genotype dia adalah apa?
Okey, jadi tadi ada dua karakter kan? Iaitu physical fur tu, okey, bulu dia tu dan juga color dia. Okey, jadi untuk male, dia kata tadi male is heterozygous for both pair. Heterozygous for both pairs. Okey, jadi heterozygous for both pair kita ada tulis macam ni lah. Yang pertama A besar, A A kecil. besar. Apa kita tulis? A besar, lagi? A besar, A kecil. A B kecil. besar, B kecil. B besar, B kecil. Okey, untuk penentuan genotype parent heterozygous untuk male. Kita buat yang ni sebab dia kata heterozygous kan? Okey, cross. Lepas tu dia kata yang cross dengan female, brown, homozygous dominant. So, apa? Untuk A female. besar, A besar. A besar. B B kecil, kecil, B kecil. B kecil, B kecil. Yes, right. Very good. So ini dah bila kita dah tahu dia punya parental genotype, ini jawapan dia tau. Ni untuk jawapan soalan pertama. What are the genotype for both parent in the cross? Ni jawapan dia. You tulis balik. Macam saya tulis tu. A besar, B besar, B kecil. Satu markah dia dapat. Lepas tu A besar, B kecil, another mark. Okay. Tapi don't forget to state. Kalau parent dia ada male and female. Okay, ni tulislah tepi ni. Ataupun in bracket. Okay, this is the male. Tulis. Okay, male. Yang ni adalah female. Tulis macam tu. Jangan biar ni je. Sebab dia nak for both parent. So, which one? Male, which one female? So, ni satu markah. Yang ni satu markah. So, 2 marks. Okay. Okay, and then we go to the next question. Okay, dia kata determine the gamete from the heterozygous parent. Lepas tu kita another step. Daripada genetic diagram. G. Okay, dia nak gamete kan. So, gamete dia apa? Okay, siapa boleh jawab? So, gamete. Yang saya teringat nama Nur Atikah. Nur Atikah ada. Tak ada. Siapa lagi yang saya teringat nama? Alahai. Mia. Okey, Mia. Mia ada? Ada. Okey. Tolong jawab gamete ni. Kita dah dapat ni kan? Kita dah tahu maklumat berkaitan dengan dia punya genotype parent yang ni untuk soalan pertama ni lah. So, kita kena turunkan gamete untuk step yang kedua. So, soalan yang kedua pun berkaitan dengan gamete. So, apakah gamete dia? Untuk gamete male dulu. Untuk gamete yang ni dulu. Male tu macam mana? Apa gamete dia? So, A besar, A kecil. A besar, B kecil. Macam tu ke sir? Yang kita perlu bulatkan. Jadi macam mana? Okay, you pandai tak? Faham tak cara nak dapatkan gamete untuk dihybrid ni, untuk second law ni? Okay, dia sekarang ni macam ni. Tengok Ni kan, tengok A besar, A kecil. B besar, B kecil kan? Okay, jadi gamete dia, penentuan gamete dia adalah ni lah. Dia kan segregate independently kan? During meiosis 1. Gamete diproduce. Okay, jadi macam ni. Ni dengan ni. Ni satu gamete. Okay. Lepas tu ni dengan ni. Second gamete. Lepas tu ni dengan ni. Dia kena cross dulu antara dia. Sebab dia independently segregate. Nampak tak? Nampak saya? Okay, so this is the gamete for male parent. Yang saya buat ni. Kan? Determine the gamete for the heterozygous parent. Kalau heterozygous yang ni je lah. Kita kena nyatakan yang ni sajalah. Yang ni. Ni adalah jawapan dia. Okay, jawapan dia adalah yang ini. Okay, yang saya tulis tu. Dia nak heterozygous kan? Dia nak yang male kan?
Buat balik. A besar, B besar, 1. Don't forget to circle it. Gamet adalah wajib untuk kita nyatakan dalam keadaan bulatan. Okey. B besar, B kecil bulat. Yang kedua kan. Okey, yang ketiga A kecil, B besar bulat. Okey, dan yang keempat A kecil, B kecil bulat. This is your answer. Okey, dua betul gamet, 1 markah. 2 betul, 1 markah. So 2 markah kat sini total. Okey, faham tak? Faham. Faham Dah tak faham beritahu lah. Kat mana tak faham? Okey, ni adalah gamet untuk male ataupun heterozygous genotype kan. Okey, kalau yang ni pula, kalau yang female ni gamet ni macam mana? Lagi dah senang. Gamet dia sebab sama, homozygous. Betul tak? B kecil. Ni tengok ni. Okey, ni dengan ni kan. Jadi kita tulis A besar, B kecil, bulat. Okey. Ataupun you buat macam ni. Simplify. We just simplify. A 1. B 1 kan. Dia represent 1. Jadi kita akan dapat 1 saja dia punya gamet. This is gamet for female homozygous. Nampak tak ni? Ni saja kita dapat. Ni saja kita dapat untuk female punya gamet. Faham tak ni? Faham, Ustaz. Faham, Ustaz. Faham, alhamdulillah. Okey, bila kita dah dapat gamet, langkah seterusnya adalah ni. Untuk soalan C, kan? Write all the genotype for F1 generation. F1 generation adalah apa? We cross all. Ni cross dengan ni, ni cross dengan ni, ni cross dengan ni, ni cross dengan ni. Jadi tulislah balik. Okey, saya tulis balik, saya tulis comel-comel sikit Sekejap. Okey, gamet tadi A, B besar, A, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil kan? Okey, lepas tu kita cross all. Ni si padam dulu. Okey. Jadi kita akan dapat ni 1, A besar, B besar, B kecil, 1. Yang kedua, yang ni dengan ni kan? Sama juga. A besar, B kecil kan? Yang ni yang ketiga. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Okey, yang keempat. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. So this is the genotype for the progenies in F1 generation. So semua jawapan ni kita tulis kat sini balik. Dapatlah 1 markah. Berapa? 1 ke 2 ni? 2 markah. Okey? Tulis balik. Ni adalah jawapan dia. A besar, B besar, B kecil. A besar, B kecil, B kecil. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dan A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Okey? Okay, and then sikit lagi kita habiskan soalan ni je. What are the genotypic and phenotypic ratio for F1 generation? Okay, siapa boleh jawab ni soalan ni? Ni kita dah tahu dah, kita dah bincang, saya dah bagi tahu jalan dah. Okay, seterusnya determine saja. Untuk ratio F1 generation. Genotype. Siapa boleh jawab? Ratio 1. Okay. Berapa? Teruskan. 1 ratio 1. Ratio 1. 1. Yang ni kan? Okey. Tulislah tu. Tulis sebab dia genotype. 1 yang ni. 1 yang ni. Tulis balik. 1 yang ni. 1 yang ni. Tulis balik Yang ni genotype kan? 1, tapi kena satu-satu lah. Okey, kalau phenotypic ratio? Phenotypic ratio, siapa boleh jawab? So saya dapat short berapa? black. Berapa? As phenotypic ratio. Phenotypic ratio yang ni, yang bawah, yang D ni, bawah ni. Dapat 2 je kot.
Dua je. Dua kepada apa? Dua ratio apa? tak, maksudnya kan satu ratio 1:1:1:1. Aha. Itu je Tapi nah. lepas tu kan phenotypic ratio dia berdasarkan yang 1:1:1 tu kan. Sifat dia pula. Kita nak Dapat short fur black. okay, short fur black berapa? Short fur black tu berapa? Oh, kena Short ada fur. berapa ke? Yelah sebab ratio ni dia nak bilangan. Oh, Dia ni mesti dia nak bilangan. Short so fur itu black dengan dia apa tadi? sifat dia Dengan je. short brown. Short brown. Berapa? Berapa bilangan dia? Pecahan dia, ratio dia berapa? Short fur black berapa? 1:1. 1:1. Okay, 1:1 jugalah kita permudahkan. Okay, 1 short fur black ratio 1 short fur brown. Okay, tu je jawapan dia. Okay. Okay, so okay, yang E tu nanti kita bincang balik ni dah pukul 9 lebih Okay, takut ganggu dia punya kelas. Alright. So finish already our discussion today. Okay. Saya akan upload video ni dalam channel saya lah. Yang video yang terakhir pun saya dah upload. Okay. Boleh tengok balik.